الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نية الشفاء والله النصر على الداء سوق الغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نية أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس النفع والفائدة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن النية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين، وعلى كل نية صالحة نواها السلف الصالح عند بدء دروسهم يا رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. نعم. Amin ya rabbal alamin. Yang ustazah-ustazah yang ada bantu saya, tolong ada beberapa orang yang dia tak buka mic, nanti message-nya insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita mulai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al al-hazna idha syi'ta sahlan sahla. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. اللهم إني نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi kita di malam ini, malam yang mulia, pada bulan yang mulia, untuk kita kumpul sama-sama untuk cuba biiznillah Subhanahu wa Ta'ala dapat memahami pada surah Al-Fatihah dan juga dapat bacaan yang sempurna pada surah Al-Fatihah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kursus kita yang 2 hari ini, hari Sabtu hari ini dengan hari esok, insya-Allah kita akan fokus pada bacaan surah Fatihah, maksudnya pada bacaannya, tajwidnya bagaimana. Tetapi kelas kita pada hari ini bukan pada tajwid, adalah pada benda-benda yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah, insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama insya-Allah mula insya-Allah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah wa ala barakatillah. Program tahsin surah Al-Fatihah. Mula insya-Allah yang pertama dalam kursus ini, apa yang kita akan belajar dalam selama kursus ini adalah yang pertama adalah pengenalan tentang surah Al-Fatihah, kepentingan surah Al-Fatihah, kenapa surah Al-Fatihah itu penting, apa yang kita perlu juga pada faham badannya betul-betul, ayat dan terjemahan surah Al-Fatihah, tahsin pada bacaan insya-Allah dengan cara beramal dengan surah Al-Fatihah. Insya-Allah kita mula dengan yang pertama, bismillah. Pengenalan pada surah Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sebelum kita bagi tahu tentang pengenalan pada surah Al-Fatihah, kenapa kita perlu kita hadir dalam kursus seperti ini? Maksud saya kursus untuk memahami pada surah Al-Fatihah dan juga membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang sempurna. Kenapa kita perlu pada bab ini? Surah Al-Fatihah adalah kira di antara surah yang sangat penting. Surah yang sangat penting. Dan juga di antara surah yang kira setiap solat kita nak mula, kena mula dengan surah Fatihah. Solat kita kena mula dengan surah Al-Fatihah. Solat ini adalah hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salah hiya silah bainal 'abdi wa rabbih. Sambungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surah Al-Fatihah ini mesti kita kena baca dengan bacaan yang sempurna, mesti kita kena tahu hukum-hukum yang di dalamnya, mesti kita faham maknanya untuk dapat khusyuk dalam salat dan juga pada amalan kita. Surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah, turun di kota Makkah. Mengikut pada istilah Makki dan Madani, ada makna untuknya. Ada yang maksud ada turun di Makkah dipanggil Makki, dan turun Madinah panggil Madani, dan juga ada yang tidak berkaitan pada bab ini. Ada 3 bahagian untuknya. Tapi sekarang yang pada surah Fatihah adalah
dia kira surah Makkiyah. Dan ada khilaf sebenarnya di antara ulama. Ada yang kata surah Fatihah Makkiyah, ada yang kata surah Madaniyah. Tapi al-asah wal-aqwa, yang qaul yang kuat adalah dia surah Makkiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Kebanyakan pada ulama kata adalah surah Fatihah adalah surah Makkiyah. Surah Fatihah adalah bermaksud pembukaan surah Al-Fatihah. Iftatihu syai' adalah pembukaan Al-Quran. Awal kita buka Al-Quran adalah benda yang pertama nampak adalah surah Al-Fatihah. Dan juga di antara surah Fatihah adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran Al-Karim. Surah yang pertama di dalam Al-Quran Al-Karim. Adakah maknanya dia surah pertama yang diturun dari Al-Quran Al-Karim? Tidak, bukan seperti itu. Surah yang pertama pada susunan Al-Quran Al-Karim. Tetapi bukan dia surah pertama yang diturun. Yang kita seperti mana kita tahu, awal 5 ayat yang turun dari Al-Quran adalah pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat pertama pada surah Al-Alaq ini awal yang turun dari Al-Quran. Tapi susunan, kenapa susunan Al-Fatihah dia surah pertama? Ada di antara ini adalah susunan Al-Quran ikut tertib Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Susunan ini seperti ini adalah tauqifi. Ini adalah tauqifi min Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam suruh sahabat susun surat-surat seperti itu. Ini adalah tauqifi, tidak ada ijtihad pada ulama, bukan ulama susun susun ni. Kalau kita nak kalau pada bab ini tengok surah Fatihah surah pendek letak dekat hujung sekali. Tidak. Ini kita tidak boleh ubahkan pada susunan surah ini. Sebab apa? Sebab ini adalah susunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW apabila turun wahyu padanya, turun ayat Al-Quran, Nabi SAW suruh sahabat letak ayat ini di tempat ini, letak ayat ini di tempat ini. Dan ini adalah pada syarat susunan pada Al-Quran. Jadi awal surah yang pertama pada susunan Al-Quran yang kita sekarang ada semua adalah surah yang pertama ada padanya surah Al-Fatihah. Yang keempat, surah yang pertama yang diturun secara lengkap. Surah Al-Fatihah di antara surah yang pertama yang turun secara lengkap. Biasanya kebanyakan pada surah Al-Quran nazalat munajjamah. Maksudnya turun ada bahagian-bahagian berapa ayat. Tapi surah Al-Fatihah turun semua sekali di satu masa. Naam. Untuk surah Al-Fatihah dia punya 7 ayat, 7 ayat yang termasuk pada basmalah. Termasuk pada basmalah sebagai ayat yang pertama. Kalau ikut pada susunan Al-Quran yang kita pegang sekarang di zaman kita ini, di masa ini, pada contohnya di negeri kita adalah di sini di Malaysia, kita pegang Al-Quran riwayat Hafs. Al-Quran riwayat Hafs. Kalau ikutkan susunan Al-Quran ikut riwayat Hafs, ayat yang pertama pada surah Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama pada surah Fatihah nombor 1 ialah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat nombor 7. Ini adalah mengikut pada Al-Ad Al-Kufi. Kita panggil apa? Al-Ad Al-Kufi. Yang ini sekarang kita riwayat Hafs adalah mengikut Imam Hafs adalah Imam Asim Kufi daripada Al-Kufah. Diikut pada susunan ayat itu adalah 7 ayat mengikut syarat susunan ayat itu seperti mana saya sebut. Bismillah ayat pertama sampai ayat ke-7. Maksud ayat pertama, kedua, ketiga, keenam, ke-7. Tapi pada riwayat yang lain seperti mana dalam riwayat Duri an Abi Amr. Contohnya riwayat Duri an Abi Amr. Riwayat Duri an Abi Amr dia adalah ayat yang pertama pada surah Fatihah adalah pada susunan nombor afwan. Naam. Afwan bukan riwayat Duri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Minta maaf. Di antara susunan pada ayat-ayat Al-Quran di riwayat yang lain, mengikut riwayat yang lain adalah susunan ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah kira ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah kira apa?
kira ayat yang pertama. Ar-Rahman Ar-Rahim ayat yang kedua. Ini adalah mengikut pada susunan apa? Susunan riwayat yang lain. Tapi yang Quran yang kita pegang adalah susunan seperti mana kita nampak dekat sini. Di situ adalah maknanya adakah surah Al-Fatihah dia 7 ayat mengikut riwayat lain juga sama 7 ayat? Yes, 7 ayat. Bagaimana itu? Adalah dia mula macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim ayat yang kedua. Maliki Yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat nombor 7. Nampak bagaimana susunannya? Jadi khilaf di antara ulama adalah adakah kira ayat yang pertama yang surah Al-Basmalah, Basmalah itu adakah kira ayat nombor 1 ataupun tidak? Ini adalah perbezaan pada perkiraan. Tapi semua qari muafakat tentang Basmalah itu adalah di awal surah itu. Ada pada awal surah. Baik, ada pada awal surah. Basmalah tetap ada. Baik, bukan perkiraannya maknanya dia tak kira nombor 1 maknanya kira tak ada bismillah. Bukan. Bukan. Itu yang kita nampak apabila kita contohnya satu hari semoga Allah SWT mudahkan untuk semua pergi haji dan umrah. Kalau kita tengok imam haram dekat sana, dia terus mula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus mula. Tak ada bismillah. Siapa kata tak ada bismillah? Ada. Dia sebut bismillah juga. Hanya dia tidak sebut secara terang. Ini adalah khilaf tentang mazhab. Bukan khilaf pada perkiraan pada ayat. Maksud ayat bismillah tak kira ayat 1. Tidak. Ya, hanya dia tidak jahar, tidak sebut secara kuat pada basmalah, tapi dia sebut juga. Baik. Macam contohnya dia sebut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia sebut perlahan bismillah. Baik, bukan dia tak sebut langsung. Jadi pada bab ini kita kena tahu tentangnya. Jadi tetap surah Al-Fatihah berapa ayat? Mengikut pada semua riwayat adalah 7 ayat. Surah Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Kepentingan surah Al-Fatihah. Kenapa surah Fatihah itu penting? Apa sebab surah Fatihah itu adalah kira di antara surah yang penting yang kita uh, kena jaga sangat maksud, dan juga kita kena memahami pada surah Fatihah, pada bacaannya, pada tadabburnya dalam solat kita, dalam ibadah kita, dalam harian kita. Kenapa surah Fatihah itu adalah kira istimewa? Kenapa dia adalah di antara surah yang paling mulia di dalam Al-Quran? Apa sebabnya? Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nah, maksudnya sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya bacaannya, dan seluruh surah Al-Quran ayat yang amat besar. Al-Quran ini kalau kita tengok pada 7 ayat maksudnya sab'an minal mathani. Apa maksud dekat situ? Adalah yang ditafsirkan maksud pada sab'an minal mathani iaitu surah Al-Fatihah. Sebab tulisan Nabi, sebab surah ini adalah berulang-ulang dalam setiap rakaat pada solat. Setiap rakaat pada solat kena baca surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah adalah kira rukun pada solat, kan? Jadi ini adalah di antara sebabnya. Dan juga adalah kira di antara surah yang mulia di dalam Al-Quran. Dan juga Allah di antara juga dari hadis daripada Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Mungkin kita tambah lagi di antara fadilat pada surah Al-Fatihah daripada Sahih Bukhari, sama hadis ini, tapi ini sebahagian pada hadis itu. Mungkin kita kalau baca hadis itu semua mungkin lebih terang pada bab ini. Seperti mana dalam Sahih Al-Bukhari عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي
فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Faham? Allah, Allah, Allah. Cakap bahasa Arab. Baik, kita terangkan satu-satu insyaAllah. Dalam sahih Imam Bukhari, nah, daripada Abi Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu bersabda, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata pada Abi Sa'id, kata padanya, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran? Nak ke saya ajar kamu surah yang paling mulia di dalam Al-Quran? Qabla an takhruja min al-masjid, sebelum kamu keluar dari masjid ini, fa akhadha bi yadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Abi Sa'id. Kemudian fa akhadha bi yadi. Falamma aradna an nakhruja, apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Sa'id nak keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah, Abi Sa'id kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Wahai Rasulullah, tadi kau kata padaku akan mengajar padaku surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Apa surah itu? A'zama surah fil Quran. Dia kata akan mengajar padaku surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Qal, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladhi uti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, dan seluruh Al-Quran yang amat besar mulianya. Jadi Al-Quran kira ni adalah di antara kelebihan pada surah Al-Fatihah. Nabi alaihi salatu wassalam apabila kata pada Abu Sa'id, dia kata padanya, la'u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Nabi alaihi salatu wassalam la yantiqu 'anil hawa. Ha? Tidak kata-kata perkataan dia tidak ada apa-apa. La, semua benar. Adalah maksud pada apabila kata la'u'allimannaka a'zam surah min Quran, surah ini yang paling mulia. Naam, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kira di antara surah yang mesti kita baca dalam solat pada setiap rakaat. Membaca surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam solat. Salah satu rukun dalam solat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah solat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Naam. Baik, pada bab ini surah Al-Fatihah ini adalah kira sangat penting. Pada setiap rakaat mesti kita baca surah Al-Fatihah. Ini sebab kursus kita ni pada hari ini, insya-Allah kita akan terangkan bagaimana untuk bab ni hari ini, dengan esok akan terangkan bagaimana kita kena baca surah Al-Fatihah itu dengan bacaan yang sempurna. Sebab kira rukun. Faham makna rukun? Makna rukun ini kalau tidak betul, maknanya tidak sahih. Orang tak baca surah Fatihah tidak sahih. Orang masih lagi bacaan dia lemah, bukan tak sahih solatnya. InsyaAllah Allah SWT makbul badannya. Tapi kena usaha untuk jaga untuk baca dengan bacaan yang sempurna. Minta maaf tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum yang hadir sekalian. Sekarang di zaman kita ini, kita tengok orang pergi masuk anak dia dekat sekolah internasional. Untuk apa? Dia nak belajar dekat situ dengan guna bahasa Inggeris. Dia nak belajar guna bahasa Inggeris. Apabila dia masuk sekolah internasional, dekat sana memang semua belajar guna bahasa Inggeris. Guru-guru, kemungkinan kebanyakan pada guru yang dekat sana adalah orang luar juga. Kebanyakan pada guru dekat sana adalah orang luar, orang putih, orang yang memang bahasa dia bahasa putih. Jadi nampak anak kemudian Masya Allah sebut bahasa Inggeris tu macam bahasa dia. Hari-hari guna, hari usaha. Ayah, mak sanggup sampai boleh bayar duit diorang mahal sangat untuk apa? Untuk nak masuk anak-anak dekat sekolah internasional untuk belajar, dapat orang tu apa? Boleh cakap bahasa putih dengan cemerlang, dengan bagus dan sebagainya. Benda ini bagus. Memang bagus. Macam memang bagus. Orang Nabi alaihi salatu wassalam qala, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if.
Wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik pada mukmin yang lemah. Dan dalam dua-dua ada kebaikan. Baik. Kalau orang itu dia amal dunia dan akhirat, maksudnya dia belajar untuk dunianya, seperti mana belajar untuk akhiratnya, tidak ada masalah. Tapi yang kita nampak di zaman kita ini, sekarang kebanyakan pada apabila kelas berkaitan dengan tuition dan akademik, tidak ada masalah. Untuk bayaran, untuk berapa lama nak belajar, tak ada masalah. Tetapi apabila kelas untuk agama, dia jadi apa? Belajar sekali seminggu lah. Setengah jam cukup. Tak apa, tak payah lama-lama, setengah jam je. Boleh, berapa yuran? 100. Boleh kurang sikit. Jadi macam-macam pada bab ini. Tapi pada bab yang berkaitan dengan lain, tak ada masalah. Lah, ayah dan mak perhatian pada bab ini. Kita jaga pada bab ini untuk anak kita. Bagaimana dia nak baca surah Al-Fatihah. Tahu apa kelebihan pada surah Al-Fatihah ini? Kelebihan dia banyak besar, bukan sikit. Di antara adalah di antara kata-kata ataupun kisah yang kita dengar pada guru kita, dia kata ada seorang yang dia guru Al-Quran. Dia apa? Dia guru Al-Quran. Dia menajar orang budak-budak kecil menajar surah Fatihah. Nampak budak kecil, dia ajar dia. Mari sini, mari. Duduk belajar surah Fatihah. Ajar dia surah Fatihah. Macam banyak fokus. Kalau nampak budak, dia suka sangat nak ajar dia. Dan dia sabar dengannya. Budak kan kadang-kadang main, kadang-kadang nakal dan sebagainya. Tapi dia sabar dengan budak tu. Sampai budak tu dia boleh baca surah Fatihah. Orang itu satu hari sudah kembali kepada rahmat Allah SWT. Ada di antara kawan-kawannya seorang yang sayang pada orang kawan sahabatnya yang sudah meninggal tu, sayang sangat. Subhanallah, sampai dia satu hari mimpi orang tu. Dia kata, orang tu kata padanya, ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan kamu? Bagaimana keadaan kamu sekarang lepas kamu meninggal? Apa hal kamu? Bagaimana keadaan kamu? Dia jawab, ghafarallahu li. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosaku. Kemudian sahabatnya kata, ini semua dalam mimpi, ya. Dia kata, sahabat kata padanya, wa bima dzalik, bagaimana benda itu jadi? Bagaimana benda itu jadi? Dia kata, bi ta'limi shighar surat Al-Fatihah. Disebabkan saya mengajar pada budak-budak surah Al-Fatihah. Sebab ajar pada budak-budak apa? Surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Fadilatnya besar. Mungkin ada orang nak duduk cakap sekarang, Syekh, agama kita bukan ambil pada mimpi. Lah, siapa kata kita ambil agama kita pada mimpi? Saya pun setuju. Agama kita bukan ambil pada mimpi-mimpi. Baik, agama kita ada semua dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya pahala akan habiskan dosa kita. Orang itu apabila dia menajar pada budak-budak, dia menajar apa? Al-Quran. Adakah dia dapat pahala ke dapat dosa? Tidak ada syak, insya-Allah dia dapat pahala. Tak ada syak, memang dia dapat pahala. Orang itu kalau dia amalkan dengan apa yang dia belajar daripada guru itu dapat saham untuk akhiratnya ataupun tidak? Dapat juga saham untuk akhirat untuknya. Jadi, kira apa? Kira ini tafsir pada ayat, Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya pahala akan habiskan dosa. Baik, ini adalah jadi pelajar itu selama dia baca, guru itu pun dia dapat pahala. Seperti itu, wahai ayah dan mak, perhatian pada bab ini. Jangan buka peluang untuk orang lain pada ibu dengan ayah untuk ajar pada anak surah Fatihah. Kalau boleh, kamu saja yang ajar surah Fatihah pada anak-anak. Cuba tengok fadilatnya berapa banyak. Satu hari 17 kali kena baca surah Fatihah. Ini kalau dia banyak, hanya dia baca, hanya dia solat, fardu saja. Tak solat sunat, tak solat Allahu Akbar. Kalau dia selalu, la ilaha illallah. Setiap kali dia baca, kita dapat saham untuk kita, untuk akhirat. Nabi SAW apabila bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan menajarkannya. Jadi ini adalah faham makna khairukum. Yani baik pada manusia, baik pada orang. Ini adalah kira fadilatnya sangat besar.
Jadi jangan adalah lepaskan peluang ini. Bagi kita orang yang pertama ajar pada anak kita ataupun yang kira tanggungjawab kita, kita orang pertama yang ajar pada dia, bukan kita pergi pada orang jauh. Nah, kalau kita tidak mampu, tidak tahu, mungkin bacaan kita pun tak berapa, mungkin kita pergi hantar kepada guru, dia belajar dengan guru, tetap juga kita insya Allah dapat pahala juga. Sebab kita usaha untuknya, untuk dia dapat ilmu juga kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kira bacaan surah Fatihah ini adalah kira dalam solat ialah rukun. Rukun pada solat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Kita tak cakap tentang hukum-hukum yang kadang-kadang orang contoh yang baru masuk Islam. Surah Fatihah belum lagi hafal dan ini ada hukum khas untuknya ya. Barakallahu fikum. Tapi sekarang pada surah Fatihah bagi kita semua adalah kena rukun dalam solat, kena jaga pada bacaan dalam setiap rakaat. Nah, surah Fatihah adalah kira di antara ayat ataupun di antara surah yang kira sebagai macam ubat bagi sebagai macam ubat untuk segala penyakit. Apa orang sakit, apa-apa sakit, subhanallah, boleh guna surah Fatihah dengannya. Surah Fatihah, yes, surah Fatihah. Jangan kita pandang badannya ini surah Fatihah macam biasa. Tidak, luar biasa. Satu kali di antara kisah-kisah tentang surah Fatihah, satu Syariah maknanya ini bukan ghazwa, bukan perang macam besar, adalah contoh kumpulan kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam hantarnya untuk tengok untuk perang dan sebagainya. Jadi di masa itu dia bertemu dengan satu jamaah ataupun satu kaum. Ketua kaum itu adalah dia sakit. Dia sakit di masa itu, dia sakit. Kemudian kaum itu kaum itu tanya pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang muslim tanya padanya, hal minkum raqin atau mudawi, adakah di antara kamu ada orang yang boleh rawatan ataupun boleh ruqyah ataupun sebagainya. Yang boleh ada orang, kita ada ketua kita adalah sakit, jadi kita perlu orang yang boleh bagi ubat dan sebagainya. Jadi ada seorang pada sahabat pergi kepada orang itu. Apabila jumpa dengan orang yang sakit, dia baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah untuknya. Baca Fatihah, habis subhanallah, lepas tu nampak orang itu sihat balik. Allahu Akbar. Apabila balik, orang itu balik pada sahabat, sebab apabila dia pergi, sahabat semua terkejut. Dia tahu orang ni bukan doktor. Dia tahu orang tu bukan orang yang boleh macam dia bagi rawatan ke apa. Tapi dia pergi juga. Subhanallah. Apabila dia pergi ke situ, dia baca surah Fatihah, habis subhanallah, kemudian orang itu sihat. Apabila orang lelaki yang sahabat itu yang balik pada sahabat yang lain, lepas dia sudah buat ruqyah, bacaan surah Fatihah atas orang yang sakit itu, sahabat macam terkejut pada syaratnya, tapi dia tak cakap apa-apa padanya. Nanti apabila dia balik, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang ini adalah buat seperti ini cian. Dia baca ayat dan baca surah Fatihah dan sebagainya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat itu, kata padanya, wa ma adraka annaha ruqyah, atau kama qala, bagaimana kamu tahu, tidak kamu ketahui bahawa surah Fatihah ini bersifat ruqyah. Bagaimana kamu tahu ini adalah surah Fatihah, surah ruqyah, boleh guna untuk ruqyah? Bagaimana kamu tahu tentang bab ini? Subhanallah. Yani ini adalah kira surah Fatihah aqarrahu Nabi, yani maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju dengan apa yang dia buat. Tak kata badannya, kenapa kamu buat macam tu? Tidak. Dan juga di antara amalan yang mujarrab. Faham makna mujarrab? Mujarrab maknanya orang yang sudah cuba dan dapat hasilnya. Baik. Sekarang kita datang pada asal. Al-asal fil asya' al-ibahah. Asal pada seluruh benda adalah ibahah. Kecuali kalau ada kata haram.
Kalau ada hadis ataupun ayat kata haram, jadi haram. Sekarang kadang-kadang orang komplain. Orang buat tahlil, buat bacaan Yasin, dia letak air. Dia kata, mana boleh buat macam tu? Kenapa buat macam tu? Taib, apa dalil kamu tak boleh kita buat macam tu? Orang yang kata tak boleh, tanya dia apa dalil kita tak buat. Nanti dia kata Nabi tak buat. Nabi tak contoh Nabi sahabat tak ada buat. Nabi tak buat contohnya. Ini walaupun ada dalil juga. Pada seluruh amalan bukan sahaja pada air, maksudnya pada amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada di zamannya. Contohnya sekarang kita naik kenderaan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ke kenderaan seperti kereta-kereta yang di zaman kita sekarang? Tak ada. Jadi adakah kita kata ini bid'ah tak boleh? Yes, bid'ah. Tapi adakah kita boleh guna? Maksud pada bid'ah adalah benda yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara maknanya. Tapi adakah kita maknanya tak boleh guna? Kita kena balik kita guna unta saja. Boleh ke? Mana sesuai dengan zaman kita sekarang? Kita sekarang bukan taman pasir dan sebagainya. Baik. Jadi subhanallah, setiap benda ada hukum untuknya. Sekarang orang kata kita tak boleh nak baca ayat apa, nak baca Yasin ke, tahlil ke, tak boleh kita buat macam tu. Apa dalil kamu tak boleh? Kita apa yang kita baca? Baca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Menawar adalah syifa untuk orang yang sakit. Al-Quran ini adalah syifa. Baik. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran ini adalah kira ayat yang mulia, bukan adalah benda yang haram, bukan kita lakukan benda yang haram. Jadi di antara amalan yang mujarrab adalah orang baca 7 kali surah Fatihah. 7 kali surah Fatihah, bacaan air, baca 7 kali surah Fatihah, kemudian bagi pada orang yang sakit minum. Ini adalah di antara amalan yang kita ambil pada guru-guru kita. Bukan itu sahaja, 7 kali Fatihah juga pada amalan yang kita rasa susah. Kita ada dalam keadaan susah, ada satu amalan yang macam tak jalan selain pada kita perlu sangat pada bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya. Jadi luar biasa benda ni mungkin tak jadi, dalam keadaan biasa tak jadi, tapi kalau Allah izinkan akan jadi. Mungkin kita baca surah Fatihah atas niat Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita. Boleh ke tidak? Boleh. Tidak. Adakah haram? Tidak haram. Sebab kita tak ada baca benda-benda yang kita tak faham apa maksudnya dan sebagainya. Ini adalah Al-Quran. Al-Quran kita baca, kita dapat pahala, tak ada dapat dosa. Baik. Jadi kita di antara amalan ini untuk orang yang sakit. Cuba amalkan, kalau kita ada orang sakit, kita amalkan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita baca Fatihah dekat air, kemudian kita bagi pada orang sakit, dia minum air itu. Buat sekali, 2 kali, 3 kali, insya-Allah di antara ini amalan yang baik. Dan juga kita baca surah Fatihah dan baca doa-doa pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, dan ada doa-doa khas untuk ruqyah juga. Boleh kita amalkan pada bab ini. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Surah Fatihah, dia ada banyak nama, banyak giliran. Kenapa? Kerana istimewaannya. Dia adalah surah yang istimewa, surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Jadi adalah surah Al-Fatihah ada lebih pada satu nama. Imam Qurtubi kalau tak silap, dia sampaikan pada 12 nama pada surah Fatihah. Di antara nama-nama surah Fatihah adalah Ummul Kitab, ibu kitab. Ini adalah nama surah Fatihah. Di antara namanya adalah Ummul Quran, ibu Quran. Di antara namanya As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang. Ataupun yang kita berulang-ulang di dalam solat kita. Pada setiap rakaat. Dan juga di antara namanya Asy-Syifa, penawar. Dan ada di antara nama juga Alhamd, dipanggil surah Alhamd sebab dia mula dengan kata segala puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamd dengan pujian. Dan juga adalah Al-Wafiyah, sempurna. Sempurna pada semua subhanallah. Surah Fatihah ini cukup untuk semua. Ini adalah di antara nama-nama surah Al-Fatihah. Jadi kita boleh baca surah Al-Fatihah pada atas niat, contohnya atas niat syifa. Atas niat syifa,
Dan ini adalah kira di antara amalan yang kita sangat boleh amalkan. Orang yang sakit, orang yang ada masalah, orang yang ada urusan susah, adalah kira boleh kita guna pada bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah di antara surah yang kira sangat mulia di dalam Al-Quran Al-Karim. Datang pada terjemahan yang ketiga adalah pada terjemahan surah Al-Fatihah. Terjemahan saya rasa kamu semua boleh baca dan semua boleh kata dah faham makna sebiji pada setiap perkataan maksud pada ayat ini. Tetapi kita nak sekarang yakni kita nak sekarang di masa ini adalah masuk dalam makna-makna ayat ini. Masuk dalam makna ayat ini. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran dalam surah Fatihah ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Pada Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang pertama pada surah Al-Fatihah dan juga dia kena benda yang pertama pada setiap amalan yang kita buat di dunia kita. Setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini, jika tidak bermula dengan Bismillah, fahuwa aqta. Kullu amalin, seperti mana Nabi SAW bersabda, Kullu amalin la yabda'u Bismillah, fahuwa aqta atau abtar. Ada di antara hadis aqta atau abtar, atau kama qal. Maksud, tidak ada berkat badannya. Amalan yang tidak mula dengan Bismillah, tidak ada berkat badannya. Allah yarham guru saya Syekh Abdul Majid Milawi rahimahullah ta'ala. Apabila orang datang nak baca dengannya Al-Quran, cakap contoh, Syekh, boleh saya mula baca? Ya Allah, Bismillah. Ya Allah, Bismillah. Syekh, kita boleh kita solat sekali berjamaah. Ya Allah, Bismillah. Dia sebut, Ya Allah, ya Allah maksud, Bismillah. Bismillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Sentiasa zikrullah. Sentiasa sebut Bismillah. 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 Allahu Akbar. Ini adalah kira di antara benda yang sangat penting. Dan apabila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, yakni ana abtadi, saya mula bacaan saya, mula solat saya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mula dengan bismillah, itu adalah kita kena masuk dalam maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan adalah sebut Bismillahirrahmanirrahim. La, mesti kita sebut dengan dengan khusyuk fi salat, dalam salat, khususnya dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, adalah di antara imam-imam yang kita dengar, yang kita kenal juga, dia menangis sebab surah Fatihah. Menangis sebab surah Fatihah, subhanallah. Bagaimana itu? Wallahu a'lam bagaimana dia makna ayat itu sampai pada hatinya. Kerana salat ini adalah sila bainal abdi wa rabbih. Salat ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekarang banyak pada orang kadang-kadang salat ini tidak berjaga-jaga sangat. Salat sebab apa? Sebab dia nak tunaikan salat itu nak habis, sebab kira wajib. Dia takut, nanti ada neraka. Ada azab nanti kalau tak salat. Nak selesaikan je. Dah selesai, sudah. La, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Solat ini adalah kita kena jaga betul-betul, khususnya juga pada solat kita, syarat kita dalam solat, pakaian kita, keadaan kita dalam solat, bacaan kita di dalam solat. Ini adalah semua kita tanda. Kalau kita jaga-jaga benda ini adalah itu tanda untuk pada taqwa kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang muliakan syair Allah SWT, maksudnya Islam, salat, zakat, haji dan sebagainya, muliakan benda itu, bukan benda yang biasa-biasa. Muliakan ini adalah tanda bertakwa, tanda takwa pada kita. Jadi pada bab ini kita perlu untuk jaga betul-betul pada ibadah kita, pada salat, pada siyam, pada zakat, pada semua. Khususnya pada kelas yang berkaitan dengan kelas kita hari ini adalah pada bacaan kita di dalam salat. Sekarang apabila orang datang pada seorang yang mungkin kita kata orang itu adalah peringkatlah dekat dunia, mungkinlah katalah dia orang yang besar, datuk ke, dating ke, ataupun lagi besar, wallahu alam, contohnya
Kita pergi dekatnya, kita cakap-cakap dekat dia. Kadang-kadang ada orang dia jadi apabila jumpa dengan orang macam tu, hatinya pun dia jaga-jaga, mulutnya jaga-jaga sangat. Cakap-cakap perlahan-lahan. Cakap dengan orang tu tak pandang badannya macam tu, tak tinggi suara. Semua jaga-jaga pada bab ini. Nak jumpa dengan dia, mana ada pakai kain belekat macam tu, pakai kain belekat saja dengan apa, dengan t-shirt. Dia pakai pakaian yang elok, yang wangi juga, dia pergi jumpa dengannya. Itu ada apa? Sebab dia hormat pada orang itu. Nak jaga pada bab ini. Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk, raja pada seluruh raja di dunia ini. Baik. Yani berdu pada kita adalah lebih jaga pada bab. Subhanallah, jangan ingat adalah benda ni kalau kita bukan maknanya tak sah kalau kita salat pakai contoh serual ke ataupun pakai kain je, dan bukan tak sah, tidak. Tapi kalau amalan kita buat kerana kita nak jaga, nak jaga apa? Nak hormat pada solat, nak muliakan masa solat kita, nak muliakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga pada bab ini dalam solat. Kita pakai yang elok, pakai sejadah, ada satu tempat khas di rumah saya untuk, contohnya buat di rumah saya satu tempat khas untuk solat. Ini adalah kira apa? Kira adalah kita berhargai pada bab ini dan kita muliakan pada bab ini, dan kita adalah insya-Allah mudah-mudahan kita jadi di antara orang bertakwa biiznillah Subhanahu wa taala, di antara orang yang wal muqimin salat, di antara orang yang iqamah salat, mendirikan salat dengan cara yang betul, dengan bukan sahaja pada mulut dan jasad sahaja, pada hatinya juga. Sebab ini yang kita nak, bukan sahaja mulut. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La, bukan itu. Kita nak apabila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, ni kita segala puji bagi Allah Subhanahu taala. Ini alam adalah kita apabila sebut alhamdulillah pada segala benda yang jadi di hidupan kita. Alhamdulillah dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan apa-apa keadaan kita sebut alhamdulillah. Nabi alaihi salatu wasallam qala ajaban li amril mu'min. Jika yani luar biasa orang yang beriman, kalau datang badannya benda yang mudarat, dia hamadallah, dia sebut alhamdulillah. Kalau benda yang baik, sebut alhamdulillah. Inilah adalah keadaan yang orang yang beriman. Kena sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu taala. Sentiasa dia sebut alhamdulillah dalam setiap keadaan yang jadi badannya. Naam. Jadi apabila kita sebut alhamdulillahi apa? Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam ini, bukan adalah yang biasa-biasa. Naam, Allah Rabbul Alamin. Apabila kita azamah, ta'zim ataupun muliakan Rabb, alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dalam hati kita ini adalah Allah Rabbul Alamin. Naam, apabila kita ada jaga pada bab ini, yakni akan makna ayat ini dalam hati kita lagi maknanya pada makna yang biasa. Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah. Yang kita tengok rahmat yang sekarang di dunia ini, yang kita tengok apabila ada anak contoh menangis, kemudian menangis kuat-kuat, kemudian maknya datang nak pujuk dia, ada apa, nak apa, ambil ni air ke, ambil biskut ke, apa, nak jaga dia untuk apa, untuk dia senyap, dia tak menangis lagi dan sebagainya. Ataupun binatang yang dia tidak ada, orang kata tak ada fikiran, tak ada fikir apa-apa, apabila dia turunkan anaknya, dia tidak bijak anak dia. Subhanallah. Bagaimana semua itu? Itu adalah semua sebahagian pada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Satu lagi 99 adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala rahim bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala rahim bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala, jangan ada orang kata contoh, saya ni adalah susah lah, hidupan saya susah, banyak masalah, banyak jadi ujian, itu semua. Kita sebut alhamdulillah. Selalu kalau kita nampak ada benda yang kita tak puas hati, kita sebut alhamdulillah. Bagaimana Syekh? Kita sebut alhamdulillah. La, bukan sebut alhamdulillah dari hati kamu, sebut alhamdulillah. Sebab kamu dalam nikmat yang besar. Subhanallah, ada seorang masuk kepada hospital satu kali. Kemudian dia kena masuk ke ICU, kemudian kena masukkan oksigen dalam badannya.
Subhanallah, lepas berapa hari dia nak keluar dari hospital. Jadi orang tu biasalah, hospital swasta dia bawa bil, kata kena bayar bil untuk baru boleh keluar. Jadi orang tu tunjukkan bil pada orang tu untuk supaya dia settlekan bayaran. Jadi dia tengok bil tu, kemudian dia menangis. Doktor-doktor dekat sana, dia macam tengok apa hal dia menangis, takut mungkin dia tak ada duit ke apa, kesian lah untuk dia. Tapi kita tahulah orang ni kaya, bukan miskin. Kenapa dia menangis, apa hal? Mungkin kita letak bil terlalu tinggi ke apa? Jadi orang tu tanya dia, apa sebab kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Apa sebab? Dia kata, saya ni sudah 70 tahun saya ambil nafas, keluarkan nafas, tak pernah bayar walaupun 1 sen. Saya duduk di hospital ni 4 hari saja dah bayar bil saya berapa ribu ni. Allahu Akbar. Jadi saya berapa dalam nikmat yang besar yang saya dalam hidupan saya. La ilaha illallah. Orang yang rasa macam susah-susah, kita pandang pada bawah sikit. Kita pandang pada bawah sikit supaya kita nampak kita dalam keadaan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala kalau uji kita di dunia ini adalah asbab untuknya. Kadang-kadang ada orang hidup di dunia dari awal sampai akhir adalah hidup dalam keadaan miskin. Kadang-kadang dia tak rida dalam hati ni, wal-iyazubillah, tak rida. Kenapa saya miskin? Kenapa orang kaya lain? Kenapa saya tak jadi kaya? Sebut alhamdulillah. Allah pada rahmatnya, sebabnya ya Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, tak bagi kamu jadi kaya. Apa sebab? Wallahu a'lam, mungkin kalau kamu sudah jadi kaya, kamu tak jaga pada Islam, tak jaga pada ibadah. Ala tarda, kamu tak rida ke jadi pada di antara ahli syurga? Nabi SAW bersabda, kebanyakan pada ahli syurga adalah orang yang fakir miskin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kebanyakan pada ahli syurga adalah orang apa? Yang fakir miskin. Jadi ni'mah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita di dunia ini, bagi kita di pada badan kita, pada dunia kita ini adalah sangat besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu pada kita syukur, perlu pada kita hamd, sebut alhamdulillah. Untuk apa? Untuk berterusan nikmat itu dan menambahkan lagi banyak pada kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berfirman, "Wala in syakartum la azidannakum." Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi banyak pada kita. Naam, jadi kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pada ujian-ujian datang pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak rida ke jadi di antara orang yang soleh? Tak nak ke jadi pada orang yang soleh? Siapa yang tak nak? Bertawilah. Bertawilah. Nabi, para nabi, para soleh, para sahabat, para salihin juga, orang yang soleh adalah dia ada macam-macam ujian untuknya. Ada macam-macam untuk ujian untuknya. Disebab ini adalah mengangkat darjatnya lagi tinggi. Subhanallah. Ujian ini kadang-kadang datang pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk meninggikan darjatnya. Subhanallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin adalah pada maknanya apa yang ada di dunia ini, di alam ini, di langit dan di bumi, itu adalah semua milik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab hamba Allah Subhanahu Wa Taala jangan sebut saya, ini rumah saya, ini kereta saya, ini macam bangunan saya dah, macam-macam. Semua saya. Jangan kita guna perkataan saya banyak. Syaitan itu kata saya, ana khairum min, dia sebut ana, akhirnya waliyadzubillah pada neraka. Tak, jangan kita sebut ana, saya tak. Ini al-mulk lillah. Al-mulk lillah, saya punya. Macam di antara adat Arab, orang tanya, kalau orang tanya, contoh, ini rumah kamu? Al-mulk lillah, alhamdulillah. Dia sebut apa? Al-mulk lillah, alhamdulillah. Al-mulk lillah ini adalah pada Allah, dan alhamdulillah sekarang di dunia ini adalah saya pegang. Tapi apabila kita pergi pada dunia ini, mana ada kita bawa benda tu? Benda tu semua tinggal dekat dunia.
Yang kita akan bawa apabila kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu amalan kita saja. Amalan kita apa yang kita amal. Kita amal baik adalah kita akan jumpa yang baik. Kita amal walayazubillah tidak, walayazubillah kita jumpa yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadi kita semua insya-Allah pada ahli syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maliki yaumiddin. Dan juga Maliki yaumiddin adalah di antara maknanya hari kiamat. Yaumiddin, hari kiamat, hari akhirat. Di masa itu tidak ada siapa-siapa boleh cakap apa-apa. Di dunia ini, contoh kadang-kadang ada satu urusan kita mungkin susah sikit, kita pergi cari sana, cari sini. Siapa boleh tolong kita untuk settlekan urusan ni? Cari ini, contoh kena perlu apa Melayu kata apa? Lupalah, subhanallah. Jadi perlu orang untuk bantu kita dari sini dari sana. Orang Melayu kebanyakan guna kabel, kena kabel, kena ada kabel untuk jalan, baru urusan jalan. Ini istilah hamiah lah, istilah bahasa harian. Orang kata macam tu, baru ada apa? Baru urusan jalan dengan lancar. Naam. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Walakin, tetapi yang siapa yang dia tahu hakikat Maliki Yaumiddin, yani apa yang ada di alam ini semua, dunia dan akhirat ini adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda yang akan berlaku, akan jadi selain pada izin Allah Subhanahu wa taala. Dia akan apa? Dia akan tahu. Awal dia minta, dia akan minta pada Allah. Awal dia minta pada Allah. Tak salah kita cari asbab. Tak salah kita cari asbab. Contoh kita duduk di rumah minta, ya Allah murahkan rezeki, murahkan rezeki, murahkan rezeki. Jadi kita doa, naam, memang bagus. Tapi yang bagus kamu kena amal dengan asbab, kena pergi cari rezeki. Rezeki itu kena datang, seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia pada mal muslimin, dia bagi pada duit. Bagi badannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, tak ada kerja? Tak ada. Apa yang kamu ada? Dia kata ada hanya bekas untuk air dan sebagainya di rumah dia. Nabi SAW tanya pada sahabat yang lain, siapa beli benda ni padanya? Lepas tu ada orang beli padanya. Dengan duit itu dia pergi beli alat untuk potong kayu dan sebagainya. Dia pergi dekat hutang, dia ambil apa? Dia ambil kayu-kayu arangku untuk jual. Dia amalkan, dia buat kerja. Untuk apa? Untuk dapat rezeki. Ini adalah orang beriman kena seperti itu. Bukan adalah duduk, kena cari juga. Tapi orang awal yang dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang Sayyidah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qal is'alu Allah taala ayya shay. Tanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tanya Allah Subhanahu wa taala segala benda. Apa-apa kamu nak, tanya. Di antara kata-kata orang salih adalah tanya Allah Subhanahu wa taala walaupun milhat ta'am, walaupun adalah garam untuk makanan itu, minta pada Allah. Yani awal kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dia insya-Allah Subhanahu wa taala tahu dunia ini Maliki Yaumiddin, apa yang ada di dunia ini tidak akan jalan selain pada izin Allah Subhanahu wa taala. Benda ini tidak akan berlaku selain pada Allah Subhanahu wa taala izinkan, sebab ini adalah milik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dia sampai darajat seperti itu, dia tahu apa yang ada di alam ini semua ini adalah pada Allah, dia akan faham. Dia tak ada akan banyak-banyak dia sedih. Tak, sebab tahu ini Allah Subhanahu wa taala, dia tahu kalau benda ni yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya. Jadi dia tak ada sedih banyak. Dia sebab dia tahu apa? Dia tahu ini adalah hikmah, ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia minta satu benda tapi dia tak dapat. Tapi di kat situ ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kena tahu Maliki Yaumiddin, di hari kiamat itu seperti mana kita sebut tadi, ini adalah tidak ada siapa-siapa boleh bantu di masa itu. Di masa itu adalah ini masa Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala hisab untuk semua manusia. Di masa itu adalah untuk hisab. Naam, semua adalah seperti mana kita tahu dalam bab itu, dalam keadaan itu, semua susah di masa itu. Subhanallah. Tetapi orang yang dekat pada Allah, dekat pada Rasulnya, di masa itu tak takut insya-Allah. Di masa itu dia akan ada dekat pada Allah, dekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita usaha insya-Allah jadi pada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang ibadah badannya dengan cara yang terbaik. Dengan ikhlas pada segala amalan kita.
Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Engkau sahaja yang kami sembah dan kepadanya segala amal. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebut pada iyyaka na'budu, iyyaka. Ini dhamir mukhatab. Dhamir ini adalah mukhatab, bukan orang yang ghaib, yang tak ada. Allah Subhanahu wa taala mawjud. Allah Subhanahu wa taala ada. Kita sebut iyyaka, yakni kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita ibadah padamu ya Allah. Dan kita minta bantuan padamu sahaja ya Allah. Yang di dalam keadaan seperti itu, apabila orang dia sampai keadaan levelnya adalah dia ibadah, haqqul ibadah, dia ibadah dengan cara yang terbaik, dengan benar-benar, dengan cara yang betul. Ibadahnya, saumnya, salatnya, zakatnya, ibadahnya, semua amalannya yang dia buat adalah apa jazaknya, apa balasan untuknya? Balasannya untuknya adalah syurga. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Syurga yang kita akan dapat. Naam. Jadi kita perlu pada apa? Pada nasta'in billah subhanahu wa ta'ala. Natlubul aun, minta bantuan adalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bantukan saya ya Allah. Saya hamba-Mu yang dhaif ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Kita apabila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta padamu ya Allah. Kemudian kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk pada kami adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, yang bagi kita dekat padamu ya Allah, dekat pada Rasul-Mu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk pada kami jalan yang benar ya Allah. Tunjuk pada kami jalan yang lurus padamu ya Allah. Tunjuk pada kami jalan yang dekat padamu ya Allah. Semua masuk pada ihdinas siratal mustaqim. Jalan-jalan adalah banyak, tapi jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan yang lurus, yang dekat. Allah Subhanahu wa taala qarib, dekat pada kami semua. Allah Subhanahu wa taala qarib. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat pada kami. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambanya doa, Allah Subhanahu wa taala jawab doanya. Kadang-kadang orang kata, da'autu Allah wa lam yastajib li. Saya doa Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tak bagi pada saya apa yang saya minta. La, jangan sebut macam tu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak beri pada kamu apa yang kamu doa, ada sebab tentangnya. Kemungkinan benda ini tidak ada manfaat untuk kamu di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tanggung untuk kamu, untuk di masa akhirat kamu akan dapat. Kemungkinan benda ni kalau dapat akan jadi mudarat untuk kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bagi pada kamu. Subhanallah, pada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan Allah Subhanahu wa taala lambat yang bagi kamu benda ni yang kamu minta, sebab tahu di masa ini tidak sesuai. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelas kita ini adalah pada surah Fatihah. Tapi apabila kita ikatkan dengan dalil ataupun pada benda yang berlaku dengan manusia, adalah benda ni akan mungkin ada lebih maknanya, lebih kuat untuk kita faham pada bab ini. Di antara orang adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif. Saya ini adalah dulu subhanallah, saya lepas kahwin adalah lebih kurang 7 tahun. 7 tahun, subhanallah, saya tak ada anak. 7 tahun, tak ada anak. Saya doa Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Pergi jumpa dengan orang soleh, pergi jumpa dengan guru-guru, minta badannya doa, minta ruqyah pada guru, minta pergi kepada hospital, syekh sana, syekh sini, semua kata normal, kamu normal, tak ada apa. Kamu isteri semua okey, normal, tak ada apa. Subhanallah. Jadi apa sebab ni kita macam ni? Nak sangat. Saya sampai mungkin di masa adalah kadang-kadang orang call tanya, apa khabar? Masya Allah, dah berapa anak? Allahu Akbar. Susah nak dengar soalan macam tu. La ilaha illallah. Rasa dengar soalan macam tu rasa berat. Susah nak dengar soalan seperti itu.
Kadang-kadang keluarga pun call tanya macam mana ada. Jadi macam kadang-kadang tengok call pada keluarga, cakap Assalamualaikum, Alhamdulillah saya sihat. Okey, okey, baik. Assalamualaikum. Cuba elakkan cepat supaya tak banyak cerita. Tak nak sampai soalan seperti itu lagi. Last saya cakap terang dengan keluarga saya, jangan tanya lagi pada bab ini. Jangan tanya, insya-Allah nanti kalau ada kita maklumkan bismillah. Saya satu hari subhanallah pergi kepada umrah satu hari. Saya doa Allah Subhanahu Wa Taala banyak dekat sana. Doa Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya ni macam ni keadaan saya dan sebagainya. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah mudahkan untuk saya pergi untuk rawatan, pergi sana, pergi sini. Semua kata kamu tak ada apa. Seri pun tak ada apa. Kenapa seperti ini ya Allah? Yani doa Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Balik subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita dapat kemudian zuriat, subhanallah. Kemudian apa? Kemudian yang kita dapat itu tidak berterusan. Maksud dalam bahasa Melayu panggil apa? Gugur. Tak jadi, anak tu tak jadi, subhanallah. Kemudian lepas 2 tahun lagi Allah Subhanahu Taala bagi saya anak. Tapi lepas 2 tahun itu apa jadi? Jadi kerja saya sudah stable. Jadi kerja saya sudah okey, maksud saya gaji saya sudah okey. Duit yang saya dapat cukup untuk nak buka macam kalau ada anak, insya-Allah boleh tanggungjawab, maksud saya. Pun sudah ada maksud juga kemudahan pada hidupan kita. Seperti kenderaan, sudah ada kenderaan yang boleh bantu kita untuk dakwah, pergi sana pergi sini. Dulu pakai kenderaan yang lama, yang susah, kadang-kadang berhenti tepi jalan rosak dan sebagainya. Berapa kali jadi macam tu. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada saya di masa apa? Di masa yang kira sesuai untuk saya. Allah Subhanahu Wa Taala bukan tolak doa saya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi di masa yang sesuai. Lepas waktu saya dapat di masa itu, Allahu Akbar. Saya sebut Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab betul, saya fikir balik. Saya sebagai orang yang berdakwah, orang dakwah orang, saya kena fikir pada apa yang berlaku dengan saya ni. Mungkin dulu waktu itu saya musafir, saya duduk dekat negara luar. Waktu itu saya belajar dekat Mesir dengan Yaman. Jadi ada pindah-pindah sana sini dan sebagainya. Memang di masa itu kurang sesuai. Gaji pun sana tak kerja sangat. Pelajar saya tak ramai dekat sana, banyak fokus untuk belajar dan sebagainya. Jadi ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita sebut apabila kita minta wa iyyaka nasta'in, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat Allah Subhanahu Wa Taala tolak doa kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak tolak doa kita. Allah Subhanahu Wa Taala makbul doa kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi di masa yang sesuai untuk kita. Atau mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak beribadah kita disebabkan apa? Disebabkan benda ni mungkin ada mudarat untuk kita. Jadi ini adalah yakni beruntunglah bagi siapa yang dia tawakal, tawakal ala Allah. Segala amalannya dia tawakal ala Allah. Saya tawakal, Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa raja'tu ila hawlika wa quwwatika ya Allah. Saya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dhaif ya Allah. Kita kena setiap orang dalam hatinya, saya ya Allah, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dhaif. Tidak boleh buat apa-apa ya Allah selain pada izin-Mu ya Allah. Mudahkan apa yang baik untuk diriku ya Allah. Kita kena doa macam tu. Sebab kita tak tahu mana yang baik untuk diri kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok doa yang datang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa yang pertama apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab ini benda yang akan bagi kita lulus di dunia dan akhirat. Lulus di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran apa? Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang betul, dia ikhlas pada ibadahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada fikir pada lain orang, hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa akan beribadahnya? Akan ada kemudahan di hidupannya, akan murahkan rezekinya. Allahu Akbar. Subhanallah.
Ini adalah balasan untuk takwa kita, ibadah kita dan sebagainya. Ini adalah di antara balasannya di dunia kita. Allah SWT akan beri rezeki, Allah SWT akan mudahkan urusan kita dan sebagainya. Ini adalah balasan untuk orang yang beriman. Naam. Jadi apabila orang dapat jalan yang lurus, itu maksud jalan yang dekat pada Allah SWT, jalan yang akhirnya kita akan sampai ke tempat syurga insya-Allah SWT, itu adalah benda yang paling mulia yang kita nak. Jadi ini adalah datang doa ihdinas siratal mustaqim. Sebab kalau sudah dapat ini, yang lain semua akan dapat insya-Allah. Sebab wa huwa yatawalla salihin. Wa huwa yatawalla salihin, dalam ayat Al-Quran, wa huwa yatawalla salihin. Orang yang salih, Allah Subhanahu wa taala akan uruskan untuknya. Subhanallah. Orang yang salih, Allah Subhanahu wa taala akan uruskan untuk dia di dunia ini dan juga di akhirat. Pada hisab itu Allah Subhanahu wa taala akan selamatkannya. Subhanallah. Jadi doa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita semua pada orang yang salih. Orang yang salih itu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apabila firman siratal ladzina an'amta alaihim, di antara maknanya an'amta alaihim iaitu pada malaikat dan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan ya Allah pada golongan orang yang apa, yang ghadabmu ada di atasnya, ataupun orang yang kafir. Naam. Naam. Al-ba'idin, yang jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin juga, dan juga bukan pada orang yang sesat di dunia dan juga di akhirat. Di dunia yang sesat pada orang kafir, pada Yahud dan Nasara dan sebagainya. Naam. Jadi ini adalah apabila minta pada Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita perlu jalan yang apa? Ya, orang yang kira orang yang saleh, orang yang baik. Jadi ini doa yang paling istimewa dalam surah Al-Fatihah. Apabila kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tahu tak? Kamu 17 kali sebut setiap hari dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Jika maknanya sudah masuk dalam hati kita ini, ihdinas siratal mustaqim. Wallahi, kalau maknanya sudah rasa dalam hati kita, yani subhanallah, kita yani akan faham kehidupan kita ni bagaimana jalan. Akan faham bagaimana hidupan kita jalan ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala, idza ahabba 'abd, jika Allah Subhanahu wa taala sayang pada seorang, pada hamba-Nya, nada Jibril fi sama, malaikat Jibril akan panggil di ahli langit semua. Inna Allah yuhibbu fulan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang pada fulan, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala namanya Sian. Allah Subhanahu wa taala sayang padanya. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka ahli langit semua sayang padanya. Thumma tudabbu lahu al-mahabbatu fi ahli al-ard. Kemudian adalah mahabbah, kasih sayang itu ada di bumi. Jadi subhanallah, orang jumbanya sayang padanya. Orang jumbanya hormat padanya. Orang jumbanya tak ada kacaunya. Kenapa? Ini adalah di antara makna wa huwa yatawalla salihin. Orang ini orang yang salih, orang yang Allah SWT sayang dia. Jadi Allah SWT uruskan halnya dekat dunia. Tak ada orang kacaunya, tak ada orang buat masalah dengannya dan sebagainya. Subhanallah. Ini semua adalah di antara makna adalah apabila kita dapat hasil pada ihdinas siratal mustaqim. Jadi maka apabila kita baca surah Fatihah ini, janganlah baca seperti mana kita nak habis sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Tidak boleh kita buat macam tu. Sebab bacaan Al-Quran ini mesti kita kena baca satu-satu. Dan pada hikmah, subhanallah, pada hikmah Allah SWT, tajwid ini akan membantu kita untuk jaga khusyuk dalam salat. Tajwid akan jaga khusyuk. Apa berkaitan ni dengan ni? Yes, ada berkaitan. Siapa kata tak ada berkaitan? Ada berkaitan.
Apabila kamu baca Al-Quran dengan bacaan yang jaga semua makhraj, jaga sifat, jaga hukum-hukum, jaga setiap perkataan. Contoh, maliki, no maliki. Maliki. Tak boleh kita sebut maliki yaumiddin, no ma. Maliki. Cuba tengok. Tengok pada rasa, pada bunyi sekarang. Kita tak masuk pada ilmu tajwid. Okay, pada bunyi saja. Apabila orang sebut maliki dengan maliki. Maliki dengan subhanallah perkataan ini lembut. Maliki yaumiddin. Yani dengan apa panggil rendahkan diri, kita sebut apa, Maliki yaumiddin. Ini adalah Maliki yaumiddin, ada semua adalah hak milik pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang di dunia, di akhirat sini semua pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Tapi kalau sebut iyyaka na'budu, iyyaka ya Allah. Yani ini adalah dhamir mukhatab, iyyaka. Kita tu bukan sebut iyyahu. Dia jauh pada kita. Tak. Iyyaka ini untuk orang yang dekat pada kita. Orang yang dekat pada kita. Allah Subhanahu wa taala dekat pada kita. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dekat lagi pada urat yang sebelah. Allah Subhanahu wa taala dekat sangat pada kita. Hanya perlu pada hambanya apa? Perlu pada hambanya adalah untuk ikhlas pada ibadahnya, ibadah dengan isti'anah billah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak minta pada siapa-siapa selain pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu, dia akan sampai pada hakikat ibadah, pada surah Al-Fatihah, pada hakikat ibadah yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita ada tahsin untuk surah Fatihah. Ini kita akan ambil tajuk ni insya-Allah esok, sebab esok kelas kita boleh kata tajwid. Kita akan terangkan satu ayat serta kita akan terangkan hukum-hukum yang ada di dalamnya insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita nak baca surah Fatihah dengan bacaan yang sempurna, semua ini kita akan terangkan biiznillah, serta ada video, ada makhraj dan sebagainya insya-Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tajuk supaya kita masa esok kita semua untuk fokus pada tajwid. Untuk ulangan sedikit pada yang tadi kita cakap sikit tentang bab ini, bagaimana nak amalkan dengan surah Fatihah. Mungkin apabila kita nak naik kenderaan, cuba amalkan dengan surah Fatihah. Yani Al-Quran ini apabila kita baca dengan niat, insya-Allah kita dapat apa yang kita niat. Jadi kalau kita naikkan kenderaan, kita nak pergi kerja, nak pergi mana-mana, nak berjalan-jalan dengan anak-anak, kita baca Fatihah. Anak-anak, jom kita baca Fatihah atas niat Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat. Subhanallah. Yani apabila kita keluar dari rumah, kita minta rahmat pada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Dengan itu adalah kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah. Allahu akbar. Fadilatnya besar. Kemudian kalau ada orang sakit, mungkin kita amalkan juga, kita baca surah Fatihah untuknya. Adalah ini benda yang kita perlu kita ajar pada anak kita. Anak-anak kita yang kecil, mari sini. Baca, bapa ni sakit, tolong baca surah Fatihah, letak tangan sini, baca surah Fatihah. Contoh. Jadi ajar dia seperti itu. Supaya dia ingatkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa dalam bab ini. Sentiasa adalah ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan adalah ayat Al-Quran. Ayat ini adalah ayat syifa. Juga adalah ayat-ayat pada Al-Quran kita panggil ayat syifa. Ada beberapa ayat boleh kita amalkan juga. Naam. Tapi sekurang-kurangnya, paling kurang orang yang tak tahu mungkin surah Fatihah paling kurang. Kalau kita ada dalam keadaan susah, susah hati ke, dalam keadaan susah di dunia, urusan apa dan sebagainya, kita mula juga dengan kita baca surah Fatihah. Atas niat Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Sebab apa? Sebab kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu bika ya Allah ala qada' hawaijina. Kita minta padamu ya Allah untuk hajat-hajat kita sampai, untuk selesai hajat kita ya Allah. Yani ma sa'ala 'abdan Allah azza wa jalla wa huwa biqalbin shadiq. Orang yang tanya Allah Subhanahu wa taala dengan hati
yang ikhlas pada Allah dengan hati yang dia tahu dia adalah hamba yang Allah yang dhaif, dia tak boleh buat apa-apa, semua adalah pada milik Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin. Apa yang ada di dunia ini, orang yang minta dengan keadaan yang dia memahami pada makna ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kalau kita mulakan majlis, bagus kita mula dengan kalam Allah. Bagus kita mula dengan kalamullah. Seperti mana kita kata di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yabda'u bismillah fa huwa akhta' atau abtar. Yani mamhuq al-barakah. Setiap amalan yang tidak mula dengan bismillah fa huwa tidak ada berkat. Subhanallah. Tidak ada berkat padanya. Mari saya pandai buat. La. Ya Allah bismillah, saya boleh buat insya-Allah. Mula dengan bismillah. Benda ini adalah bagus. Ajar kamu untuk sentiasa zikrullah. Nak bangun, bismillah. Allahu Akbar, bismillah. Zikir itu zikrullah Subhanahu wa taala, biar sentiasa dekat. Kita selalu sebut zikrullah, ini selalu sebut. Sebab ini adalah ubat untuk kita di dunia ini. Ramai orang menadu kadang-kadang dunia apa susah, apa macam-macam. Zikrullah ini ubatnya. Zikrullah ubatnya, ubat hati kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah Subhanahu wa taala hati kita akan tenang. Tidak ada susah-susah. Subhanallah. Saya seronok sangat apabila saya sampai ke Malaysia awal-awal tahun 2009, sorry. 2009 kali pertama saya datang ke Malaysia jadi imam dekat sini. Saya tengok waktu tu saya kerja dengan satu orang. Jadi dia rumah anak yatim waktu tu saya kerja dekat situ. Kemudian subhanallah, orang tu sekejap orang datang ke rumah itu, kata nak buat majlis kesyukuran, dapat beli kereta baru. Sekejap orang datang nak buat majlis kesyukuran, dapat anak baru. Sekejap orang datang, ada ayahnya meninggal, nak buat tahlil untuk ayah, untuk arwah. Sekejap orang datang, anak saya esok ada exam SPM, jadi nak minta pada syekh doa, kita buat yasin, tahlil dan doa. Wallahi, waktu saya sampai ke Malaysia, saya seronok sangat. Saya tengok, subhanallah, baru tadi ada kelas petang saya cakap dengan seorang pelajar, cakap benda ni. Saya seronok sangat. Saya tengok orang Melayu, Masya Allah, sentiasa dengan zikrullah. Wallahi benda ni bagus sangat. Bagus sangat. Yani kadang-kadang ini adalah macam contoh, adalah di antara hadis-hadis adalah iqra'u ala mautakum yasin, bacalah yasin untuk orang yang meninggal dan sebagainya. Tapi bukan itu saja, orang kalau ada urusan boleh baca juga. Tapi yang muta'araf alaihi, yang kita tahu macam dekat negara Arab kebanyakan ya, kita cakap bukan umum, kebanyakan orang kadang-kadang kalau orang meninggal baca yasin. Tapi kalau orang contoh lulus SPM tak ada baca yasin. Mungkin buat maulid ke, mungkin buat jamuan makan, mungkin macam tu lah. Tapi baca yasin, tahlil, mungkin tak ada macam tu. Subhanallah. Jadi waktu tengok dekat sini, subhanallah, amalan orang Melayu adalah sentiasa berikat dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Tahlil, anak baru tahlil, SPM tahlil, exam tahlil, kereta baru tahlil. Semua buat tahlil, Masya Allah, tahlil, zikrullah. Faham makna itu? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Para siapa yang kalamnya, perkataannya yang akhir disebut di dunia ini la ilaha illallah, itu apa? Dakhala al-jannah, maka dia akan masuk syurga. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk syurga orang yang perkataannya seperti itu. Di antara kata-kata yang saya dengar pada guru saya dikata, subhanallah, orang yang sentiasa berzikir, zikrullah, sentiasa zikrullah, apabila datang ajalnya, maksudnya datang masa orang Melayu kata apa, niza', masa dia ruhnya nak keluar, subhanallah, di masa itu dia masih lagi ingat zikrullah. Mudah nak sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi maka kita kena sentiasa dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita pada orang yang bertakwa dan jadikan kita pada golongan dzakirin Allah katsiran wadzakirat. A'adda lahum, adalah tentunya juga orang yang zakirin Allah katsiran, orang yang berzikir Allah subhanahu wa ta'ala banyak, dan juga wadzakirat, Allah subhanahu wa ta'ala khusus juga, bukan pada lelaki, al-zakirin lelaki, bukan lelaki saja, wadzakirat juga pada perempuan juga.
ada untuknya adalah syurga-syurga. Allahu Akbar. Ja'alana Allah wa iyyakum. Semoga Allah SWT jadikan kita semua pada ahli syurga, insya-Allah SWT. Dan juga di antara seperti mana kita sebut ketika mula majlis ataupun ketika bermula kerja ataupun belajar, kita ajar anak kita, kita bacalah surah Fatihah atas niat Allah SWT mudahkan. Jom kita mula dengan surah Fatihah. Belajar Quran, awal baca surah Fatihah. Saya dah sampai hujung Quran, kenapa nak baca surah Fatihah lagi? Baca tabarrukan bi suratil Fatihah. InsyaAllah dengan berkat pada surah Fatihah, Allah SWT akan mudahkan. Berkat kalam Allah SWT, berkat surah yang paling mulia di dalam Al-Quran Al-Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita insyaAllah akan berhenti di sini. Biiznillah SWT, insyaAllah esok kita pukul 8, saya harap pada semua pelajar saya join awal. Pelajar yang ada buku latihan, di buku latihan nombor 1 ada untuk surah Fatihah. Ada jadual untuk jawab untuk soalan-soalan untuk surah Fatihah. Maksudnya contoh sin apa hukumnya, lam apa hukumnya, mim apa hukumnya dan sebagainya. Itu ada dalam buku latihan nombor 1. Siapa yang tidak ada buku latihan, kita malam ni insya-Allah akan share dalam grup satu file PDF, dalamnya untuk surah Fatihah. Boleh print supaya esok semua kena tulis sikit-sikit mungkin. Tapi jangan risau, di situ orang yang tak sempat tulis ataupun lambat tulis, dekat situ pun saya sudah siapkan QR code. Kita boleh scan, akan dapat jawapan untuk soalan-soalan itu. Jadi orang yang tak sempat tulis boleh tengok juga jawapan. Dan juga kelas kita ini ada rakaman, jadi boleh rujukkan juga pada rakaman biiznillah SWT. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ala kulli khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga insya-Allah apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat biiznillah. Dan saya minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk mudahkan untuk kita semua insya-Allah untuk memahami ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kita dapat amalkan di dunia ini sebelum datang satu masa kita harap kalau boleh balik ke dunia untuk amalkan. Subhanallah, orang yang ada sentiasa dengan Al-Quran, sentiasa dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan bergantung pada Al-Quran, tidak boleh berpisah badannya. Orang yang saleh di antara orang yang saleh, dia kata apabila saya baca Al-Quran, subhanallah, saya rasa ada berkat pada masa saya. Dan setiap kali saya menambahkan lagi banyak bacaan pada Al-Quran, maksudnya contoh dia baca Al-Quran, ayat Al-Quran, dia satu hari baca satu muka, contoh. Dia tambah lagi, buat 2 muka, tambah lagi, buat 3 muka. Setiap kali tambah lagi pada bacaan Al-Quran, zadatil barakatu fi waqti. Dia kata menambahkan lagi banyak berkatan pada masa saya. Allahu Akbar. Dia kata setiap kali dia tambah lagi pada bacaan Al-Quran, berkat pada masanya menambahkan lagi banyak. Subhanallah. Jadi Al-Quran Al-Karim ini turun atas baginda, Al-Quran Al-Karim, malaikat Jibril turunkan, jadikan di antara malaikat Jibril di antara malaikat yang paling mulia. Turun atas Nabi Muhammad SAW, jadikan di antara Nabi yang paling mulia, paling istimewa adalah Nabi Muhammad SAW. Turunkan ada di Lailatul Qadar, jadikan malam Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Subhanallah. Al-Quran ini adalah muliakan, semua muliakan pada malaikat, pada Nabi juga, pada hari juga. Jadi hari Lailatul Qadar itu pun, malam Lailatul Qadar itu jadi mulia, disebut turunkan Al-Quran badannya. Jadi yang hadirin dan hadirat yang ada dengan saya semua ini, bagaimana kalau Al-Quran ini sudah ada dalam hati kita? Ya Allah, jadikan kita pada ahli Al-Quran. Sebab ini adalah nikmat yang besar. Bagaimana kejadian kalau ada dekat hati kita Al-Quran, ada sentiasa dengan kita. Ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Bukan nikmat yang sikit. Jadi siapa-siapa yang belum lagi mula untuk belajar Al-Quran, maka cepat-cepat sebelum datang masa kita tak boleh nak belajar lagi. Tak boleh balik untuk nak belajar lagi. Usaha untuk bab ini. Sebab ini adalah kira benda yang sangat penting di hidupan kita. Usaha untuk bab ini.
Di antara kata-kata pada Ibnu Qayyim, dikata orang yang belajar Al-Quran, dia dah mula belajar hafal Al-Quran. Dia mula belajar hafal Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil amanahnya. Maksudnya orang itu sudah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggal. Tapi dia belum lagi tamat 30 juzuk. Belum lagi tamat 30 juzuk. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jadi pada ahli Al-Quran. Allahu Akbar. Jadikan pada ahli Al-Quran. Jadi pada golongan ahli Al-Quran. Subhanallah, akan mudahkan jadinya di antara ahli Al-Quran. Disebabkan apa? Niatnya. Jadi niat kita adalah sangat penting. Niat kita sangat penting. Maka kita usaha insya-Allah Subhanahu wa taala untuk kita betulkan niat kita, sentiasa kita betulkan niat kita. Dan juga besarkan niat itu. Jangan niat kita adalah niat yang kecil. Cuba insya-Allah usaha ya. Insya-Allah hari ini insya-Allah saya sudah belajar sikit. Esok nak tambah lagi. Lepas ini apa yang saya dah dapat pada ilmu ini, insya-Allah saya nak kongsi dengan anak saya, dengan keluarga saya insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuk kita. Barakallahu fikum. Jazakumullah ala kulli khair wa barakallahu fikum. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdu wa syukru laka ya rabbal alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا عزيز يا قدير يا سميع يا عليم يا عليما بكل حال، يا من لا يخفى عليه حالنا، يا من إليه مردنا. نسألك يا إلهنا يا رب العالمين أن تفتح علينا فتوح العارفين. اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ذا القوة المتين يا فعال لما تريد. أسألك يا رب العالمين التوفيق والتيسير لنا ولجميع الحاضرين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا برحمتك يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. Dan mohon maaf kalau ada salah silap, itu adalah pada nafsu saya dan pada syaitan. Kalau ada benda yang baik, itu adalah taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara asbabnya niat orang yang hadir nak belajar ilmu, jadi Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk saya sampai yang baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh. Terima kasih Syekh. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum. Terima kasih Syekh.